Bekas pemimpin Bersatu sah sertai PKR. KDN sangkal dakwaan HRW berlaku penyeksaan dan kematian di depo imigresen. Tuntutan UTC ke atas Sabah ancam keselamatan negara. Jangan terlalu berpolitik, sabotaj usaha kerajaan selesai isu Sabah. Yadim ucap tahniah kepada Hannah Yoh kerana pakai selendang. Peguam mohon budi bicara DNAA terhadap Najib Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 12 Mac 2024 bersamaan 1 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan penyertaannya dalam PKR. Perkara itu diumumkan di laman Facebook semalam selepas majlis doa selamat dan penerangan isu-isu semasa di kediaman Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari pada Ahad lalu. Beliau dan mantan Adun Dengkil yang juga mantan Ketua Armada Selangor Adif Shan telah diterima sebagai ahli PKR yang baru. Ogos lalu beliau meletak jawatan sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dengan alasan parti itu terpesong daripada objektif awalnya untuk menggantikan UMNO. Beliau juga mendakwa parti itu tidak dihormati oleh parti komponen terbesar Perikatan Nasional PN iaitu PAS. Mengulas lanjut, Faiz bertekad memperkasakan perjuangan asal PKR serta agenda Malaysia Madani yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Dalam Negeri KDN menyangkal dakwaan laporan Human Rights Watch HRW kononnya berlaku penyeksaan dan kematian di depo tahanan imigresen di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dakwaan menyatakan depo tahanan itu sesak, melebihi kapasiti juga tidak benar sama sekali. Saifuddin berkata, sejumlah 123 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi menguruskan 20 depo tahanan imigresen seluruh negara tahun lalu, selain 80 juta ringgit bagi perbelanjaan makanan dan menanggung bayaran tiket feri dan kapal terbang apabila tahanan diusir. Beliau menjawab soalan asal Lim Guan Eng, PH Bagan, mengenai dakwaan laporan baharu HRW mengkritik kerajaan menindas kumpulan pelarian di pusat tahanan yang penuh sesak melebihi kapasiti selain wujud kematian dalam kalangan golongan rentan dan kanak-kanak serta rancangannya dalam menanganinya. Laporan HRW yang dikeluarkan sebelum ini mendakwa pelarian dalam depo tahanan imigresen diberi layanan buruk dan berlaku pencabulan hak asasi manusia ke atas mereka. Laporan itu juga berdasarkan temu bual dijalankan terhadap 43 individu yang dikatakan pernah ditahan di depo berkenaan. Malaysia perlu menangani isu tuntutan tidak berasas dikemukakan kumpulan digelar United Tausug Citizens UTC ke atas Sabah kerana tuntutan berjumlah 70.2 bilion ringgit itu menyamai 16% belanjawan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata, kumpulan terbabit juga mengeksploitasi timbang tara demi keuntungan dan ia sama seperti skim pemerasan. Katanya, Malaysia baru-baru ini menghadapi tuntutan tidak berasas daripada UTC yang mahu pengiktirafan ke atas Sabah. Tuntutan sedemikian bukan sahaja mengancam integriti negara berdaulat dan prinsip keadilan, malah memberi risiko kepada 16% belanjawan negara. Media sebelum ini melaporkan Malaysia tidak melayan sebarang tuntutan remeh oleh kumpulan digelar sebagai UTC yang mendakwa sebagai penjaga sah wilayah Kesultanan Sulu ke atas Sabah.
Parti pembangkang di Sabah diingatkan agar tidak terlalu bermain politik sehingga mensabotaj usaha kerajaan negeri untuk membawa pembangunan serta mengatasi isu lama yang membelenggu negeri itu. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan sentiasa memberi fokus membangunkan Sabah dan meningkatkan hasil negeri. Kata Adun Apas itu, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur juga memulakan tindakan untuk mengatasi masalah diwarisi daripada kerajaan terdahulu. Katanya, tanggungjawab Parti Pembangkang yang baik adalah memberi teguran membina kemajuan dan bukannya membuat tuduhan seolah-olah kerajaan tidak mengambil apa-apa langkah penyelesaian. Nizam berkata komitmen kerajaan GRS PH Plus dalam membangun Sabah dapat dilihat menerusi projek menaik taraf loji rawatan air LRA Kogopon, Papar dan LRA Telibong 2 Tuaran serta pembinaan empangan hidroelektrik di Ulu Padas, Tenom selain menyediakan bantuan rumah mesra SMJ dan memperkasa modal insan antara lain dengan pemberian beasiswa pendidikan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengucapkan tahniah kepada Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang nyata cakna dengan situasi semasa dengan mengenakan selendang semasa bermesyuarat di Universiti Monash sempena lawatan delegasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Melbourne, Australia pada Isnin lalu. Yang di-Pertua YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata, pihaknya mengajak masyarakat Malaysia, pelbagai kaum dan agama agar lebih objektif, berfikiran terbuka, menjauhi prasangka serta jangan cepat membuat kesimpulan dan hukuman dalam memberi komen terhadap insiden seperti itu. Ia jelas sesuatu yang perlu dicontohi kerana ia menunjukkan sikap toleransi atas dasar semangat menghormati tanpa membelakangkan fahaman dan kepercayaan agama masing-masing. YADIM turut memuji tindakan dan keputusan beliau dalam memilih untuk memberi keutamaan kepada ketepatan masa berbanding urusan pakaian kerana tidak mahu terlambat untuk pertemuan dengan Universiti Monash dan Perdana Menteri yang diawalkan masa sejurus selepas pertemuan di Al-Taqwa College di Melbourne. Hasanuddin turut berkata, pakaian tersebut tidak melambangkan mana-mana simbol keagamaan tetapi merupakan lambang kepada kesopanan dan ketertiban serta hormat kepada sesuatu majlis yang merupakan cerminan kepribadian tertinggi rakyat Malaysia. Katanya, dalam konteks yang lebih luas, YADIM menyokong agar pakaian yang bercirikan kesopanan dapat diangkat menjadi sebahagian daripada kod etika berpakaian dan menjadi satu budaya yang patut dikekalkan oleh semua peringkat umur. Terdahulu, Hannah tampil memberi penjelasan susulan penampilannya yang berselendang semasa mesyuarat bersama Universiti Monash sempena lawatan delegasi Perdana Menteri ke Melbourne, Australia pada Isnin lalu menimbulkan kontroversi. Peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah memohon Hakim Mahkamah Tinggi menggunakan budi bicara dengan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Najib Razak daripada 3 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 27 juta ringgit. Muhammad Shafie membuat permohonan itu pada pengurusan kes berkenaan di hadapan Hakim K. Muniandi hari ini berikutan Peguam Negara belum membuat keputusan terhadap representasi dihantar Najib pada Ogos lalu. Beliau berkata pihak pembelaan masih menunggu keputusan representasi dikemukakan pihaknya pada 1 Ogos 2023. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan Peguam Negara belum memutuskan representasi dan pihaknya tidak menarik balik tuduhan. Sebaliknya, arahan diterima adalah untuk meneruskan dengan pendakwaan. Muhammad Ashraf berkata seramai 20 hingga 25 saksi pendakwaan dijangka dipanggil memberi keterangan pada perbicaraan kes itu dan pihaknya sedang menyiapkan pernyataan saksi sebelum menyerahkan kepada pihak pembelaan.
Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022 mengekalkan sabitan dan hukuman penjara serta denda 210 juta terhadapnya yang didapati bersalah atas tuduhan menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd berjumlah 42 juta ringgit. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.